والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita kuliah bonus tuan. Kuliah bonus ni masih cuti je. Pada cuti kali ini ataupun cerita semasa kita pada sehari dua ni, cerita tentang perdebatan, debat-debat ni tuan-tuan, antara mufti dengan orang KDN. Itu cerita yang paling panas sekarang, sedang diviralkan di mana-mana sajalah sekarang ni, di Facebook dan di berbagai tempat, di Instagram dan macam-macam lagi sumber yang kita semua guna. Saya tak tahulah tuan-tuan, apa sebenarnya yang jadi boleh cabar-mencabar di kalangan ada ulama. Ingatkan orang biasa saja cabar-mencabar. Yang ulama ni buat kerja, tuan-tuan, kerja orang biasa cabar-mencabar. Jadi siapa yang akan menang tu bukan persoalan kita. Yang ni dua ni memang daripada dulu lagi lantang cakap, dan mereka ini suka menimbulkan perkara-perkara kontroversi. Sekarang inilah yang kita tahu daripada ceramah-ceramah mereka, rekod mereka dari segi sumbernya YouTube dan sebagainya, tuan-tuan. Kita boleh dengar ceramah-ceramah Ustaz Zamihan, kita boleh dengar ceramah-ceramah Dr. Asri Zainal Abidin dan berbagai lagi lah. Jadi semalam kata silapnya keluar satu kenyataan daripada Datuk Harudin. Kotai kita dah bunyi sikit, tuan-tuan. Kata Datuk Harudin, tadi istilah perdebatan dalam agama ni sebab dia tak bawa kepentingan apa-apa pada agama. Cabar pula tu, cabarnya kalau saya kalah, saya akan berhenti jadi pengurusi Aswaja. Ahli Sunnah wal Jamaah, dia ada persatuan satu nama Aswaja. Saya akan berhenti sebagai pengurusi Aswaja. Atau mufti boleh pula, Ustaz Zamihan kata kalau kau kalah, kau berhenti jadi mufti. Tak tahu sebab apalah cabar macam tu. Jadi kalau cabar ni, kalau aku kalah, aku masuk kubur, senang cerita. Senang macam tu, tuan-tuan. Tengkar dua-dua Jordan pula tu. Dua-dua Jordan, tuan-tuan. Tolong menuduh, orang ni kata begini, orang kata begitu, orang ni kata, orang ni jawab. Begitulah keadaan yang berlaku. Kesiannya pada siapa? Pada orang awam yang perlu kita bimbing, yang perlu kita ajar dia, keluarkan dia daripada kegelapan ke kejahilan kepada terangnya cahaya ataupun hidayah. Orang yang awam, orang awam yang jadi masalah, yang jadi pengikut. Bila mereka jadi pengikut, mereka akan pertahankanlah guru mereka masing-masing. Kita ada guru kita Mazhar, yang ni guru dia Aswaja, tuan-tuan, Zamihan, Ustaz Zamihan. Jadi masing-masing akan pertahanlah guru dia. Bila satu dia panggil istilah ni ofensif, satu lagi defensif, tuan-tuan. Jadi buruk dah jadi. Orang ni serang, orang ni lawan balik. Itulah. Kita, tuan-tuan, kita semua ni macam saya ni lah. Macam saya ni, kita tengok dua-dua kita kenal. Yang Asri ni pun saya kenal baik sangat dengan dia. Ustaz Zamihan tak apa kenal sebab dia adik jauh pada saya masa pergi ke Jordan. Tapi bila baca dia punya latar belakang dan sebagainya, dulu berbalah masalah CJ. Ustaz Zamihan kata Asri tak ada
Datuk Asri ni tak ada apa, tak ada kelulusan agama, dia ada kelulusan adab ataupun sastra Arab saja. Ustaz Zamihan kata, Ustaz Zamihan orang baru. Jadi Jamiah Urduniyah Universiti Jordan ketika itu memang ada orang yang duduk di bahasa Arab, tapi dia takhasus dia syariah ada. Tapi zaman Ustaz Zamihan tak ada. Semasa tak usul periksa. Tak usul periksa. Yang ni tak usul periksa, yang tu tak usul periksa. Lepas sekarang ni ada pula orang tuduh Ustaz Zamihan ni ahbash. Benda pula tu ahbash tuan. Ahbash tuan. Hasan Saqaf punya grup kumpulan. Memanglah Ustaz Zamihan ni anak murid kepada Hasan Saqaf. Dan tuan ni yang telah dihalau keluar oleh Syekh Abdul Qadir Arnaud pakar hadis tu. Kalau kau datang Hasan Saqaf di sini, kau halau dia halau, dia datang belajar dengan aku halau dia. Kata tuan-tuan, orang yang Syiah tapi bertauhidkan Sunni. Banyak itulah yang berlaku di sekitar kita sekarang. Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hanya beri makluman sekadar makluman, tidak menyokong belah-belah mana. Kita menegaskan bahawa perdebatan ini tak ada benefit apa-apa kepada Islam sendiri. Tak ada unsur-unsur positif pun kepada Islam itu sendiri. Tak ada sebarang keuntungan kepada Islam itu sendiri. Malah dia merugikan Islam. Masanya lah tuan-tuan. Jadi patutnya kita guna majlis-majlis besar begini untuk buat forum contohnya. Forum yang melibatkan penyelesaian agama kita sekarang. Jadi bila dia kata kita forum juga, forum apa macam tu? Bukan forum. Orang ni cakap, orang ni jawab, orang ni cakap, orang ni jawab. Akan berlaku lah serang menyerang antara mereka di tengah-tengah masyarakat. Kita tengok dalam perbincangan antara Ustaz Haryanto dengan Datuk Kazim tu pun dah kita rasa tak berapa bagus. Suasana tak berapa bagus, bi'ah dia tak berapa bagus. Orang dengar pun, orang alim berbalas sama dia. Orang alim bertekak tengah masyarakat. Masyarakat pun tengok. Masyarakat tengok ni, dia pun buat persepsi sendiri. Dia kata, betul Ustaz Kazim. Orang kata, betul Ustaz Haryanto. Orang ni kata, saya tengah-tengah. Tengah-tengah pun ada juga. Tuan-tuan, orang ni tak sokong, orang ni tak sokong. Akhir sekali, pandangan yang saya dengar tak bagus berbalah tengah masyarakat. Perkara atau program live itu secara langsung itu berbalah tengah-tengah orang. Orang pun buat satu orang judgekan benda itu. Tuan-tuan, inilah keburukan bila orang alim bertengkar. Ada juga ulama yang buat satu pandangan yang agak positif. Tak apalah ulama bertengkar, tak apa, kita dengar. Bila dia bertengkar, kita dapat dua ilmu. Orang ni kata, orang ni jawab. Dapat dua ilmu. Macam mana nak serang, macam mana nak jawab. Kita berkutip saja ilmu. Tuan-tuan, itu dipandang dari segi positif ya. Tetapi kita pun tahu bila dah jadi macam tu, dah jadi, bila orang ni kata ni, orang ni jawab, kata jawab, dia jadi apa? Dia jadi bertengkar lah. Dia bertengkar. Kalau kita orang awam ni bertengkar, naik penumbuk lah. Itu yang akan berlaku. Allah Alam, saya minta tak jadilah. Ya, tak jadilah debat ni tuan-tuan, senang. Tak payahlah kau bawa cara kau, orang ni bawa cara dia lah. Masing-masing kalau nak timbulkan masalah, masing-masing ada kesilapan masing-masing. Tuan-tuan, David dada pula tu. Ustaz Zamihan ni ceramah di Masjid Rahimah rasanya di UM. Tepuk dada ni. Tuan-tuan tak setuju, tunggu saya lepas ceramah. Tepuk dada. Ustaz Asri, Syafi'i bodoh. Imam Syafi'i bodoh. Masing-masing ada kesilapan. Imam Syafi'i itu bodoh. Tuan-tuan, insyaAllah silap pula saya cerita ni. Silap pula saya cerita. Tak apalah, kita masuk bidang kita lah ini, tuan-tuan. InsyaAllah di antara hadis yang berkaitan dengan isu yang kita bawa tadi ialah hadis Nabi kita pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang belajar ilmu
dengan dua tujuan atau tiga, saya sebut dua sajalah ini, maka masuk neraka lah orang ni. Yang pertama, belajar ilmu kerana nak kata orang jahil kau tu bodoh, kau tu jahil. Yang kedua, kerana belajar ilmu kerana nak berdebat dengan para ulama. Duduk dalam neraka, kata Nabi, duduk dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi wa sahahahu Albani. InsyaAllah tuan-tuan, itulah keadaan manusia. Nabi kita dah pesan supaya kita ni orang alim kena tawaduk, kita raihkan masing-masing punya pandangan. Mazhab 4 tuan-tuan, mazhab 4 dia meraihkan masing-masing punya pandangan. Nah, kita jangan jumpa mazhab 4 ni dia berbalas sama ni. Jangan tuan-tuan. Mudah-mudahan itu sebagai peringatan untuk kita bersama, jangan kita ni tambah keruhkan lagi suasana. Kita jangan tambah keruhkan lagi suasana. Pagi ni tuan-tuan, kita akan tentang satu topik berkenaan dengan topik melibatkan peperangan yang dihadiri oleh Imam Mahdi, di mana peperangan ini sangat hebat sehingga kan dia dilihat sebagai satu peperangan yang dinamakan sebagai perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Tadi saya tanda tadi hilang dah ceramah cerita tentang lain, tuan-tuan, hilang dah tanda ni. Insya-Allah tuan-tuan. Jadi yang kita akan bentang ini ialah satu suasana peperangan yang berlaku di antara Rom dan juga Imam Mahdi. Yang mana peperangan ini adalah peperangan yang sangat dahsyat. Kata Rasulullah SAW, la yura mithluha wa imma qal lam yura mithluha hatta inna ta'ira la yamurru bijambatiha fama yukhallifuhum hatta yakhira mayyitan. Masya-Allah. Sehingga tuan-tuan, perang ini kata Rasulullah SAW punya dia berat, dia punya teruknya. Bila burung melintas, belum habis dia melintas, dia mati. Kata Rasulullah, hatta inna tayra atau ta'ira la yamur bijambatiha fama yukhallifu hatta yakhirra mayyitan. Mana dia nak masuk, nak menyeberangi tempat perang tu, tak sempat seberang, mati dulu. Itu cerita burung besar tapak tangan saja. Cerita orang macam ni, orang akan matilah tuan-tuan. Hebat, peperangan ini sangat hebat. Kata Rasulullah SAW, wa takunu inda dzalikum al-qital riddatun shadidatun fayashtaritul muslimuna syurtatan lil mauti la tarji'u illa ghalibatan fayaqtadiluna hatta yahjuza bainahumul laylu fayafi'u haula'i wa haula'i kullun ghairu ghalibin wa tafni syurtatu thumma yashtaritul muslimuna syurtatan lil maut la tarji' illa ghalibatan fayaqtadilu hatta yahjiza bainahumul laylu fayafi'u haula wa haula kullun ghairu ghalibin, sehinggalah akhir hadis. Jadi sekarang ni peristiwa ni berlaku di masa mana ya? Bila tuan-tuan peperangan ini mula-mula sekali kita akan bersama dengan Kristian, kita akan berdamai dengan Kristian. Bila kita berdamai dengan Kristian, maka kita berperang. Dan pengarang kitab mengatakan bahawa kita akan berdamai dengan Amerika. Agaknya TPPA pun termasuklah kan. Kerana Amerika dah rugi banyak, habis dia kerana perang. Habis dia kerana nak melansaikan satu program New World Order. Itu menyebabkan dia habis duit banyak, sampai puluh-puluh bilion. Itu tuan-tuan, dia habis duit untuk taja peperangan di mana-mana saja. Kita habis duit sebab masuk akaun orang.
Tuan-tuan, kita habis duit macam tu. Kita habis duit, Malaysia ni habis duit sebab orang besar belasah duit. Tapi kerajaan Amerika ni dia habis duit kerana menajam peperangan-peperangan di atas muka bumi. Sebab tu ada TPPA tu nak kutip balik duit dia lah. Jadi bila kita berdamai dengan Rom ataupun Kristian, maka kita akan berperang bersama dengan Kristian ini dan kita akan menang. Tapi berlaku satu peristiwa di mana pengkhianatan Rom berlaku, maka kita pun perjanjian itu pecah. Tak berlaku lagi kerana pengkhianatan Rom. Bila masa Rom ini khianat, apabila bila kita menang, ada seorang daripada Kristian ini, dia ambil salib besar, dia angkat tempat tinggi, dia kata salib telah menang. Jadi bila dia kata salib telah menang, dia menafikan kewujudan kita bersama dengan dia. Kita kan bersama dengan dia, kita kan berperang bersama dengan dia, tuan-tuan. Dia menafikan, seolah-olah yang menang itu Kristian, yang menang itu salib. Kita orang Islam pantang, tuan-tuan. Bila sebut salib ni kita pantang sungguh. Jadi ada seorang Islam ni, dia telah datang dan membunuh orang Kristian ini. Bunuh terus. Gedebel lawan gedebel, tuan-tuan. Masa perang ni dah nak tunjuk gedebel. Selepas itu Rom kembali ke tempat mereka, dan bila balik saja ke tempat mereka, mereka pun bersiap. Nabi berpesan pada kita, cerita pada kita bagaimana Rom ini bersiap selama seorang perempuan mengandung. Tempoh masa mereka bersiap tu, seorang perempuan mengandung, iaitu 9 bulan. Tempoh Rom bersiap. Dan Nabi kita pun cerita bahawa yang bersiap ini membentuk tentera yang berjumlah 80 bendera semuanya. 80 bendera ini, setiap bendera itu 12,000 orang tentera. Tahta raya thamanina raya, kata Rasulullah, di bawah 80 bendera, satu bendera ada 12,000 orang. 12,000 darab dengan 80, 12 kali 8 berapa tu? 98. Tu 98, 980,000 bilangan tenteranya. 1 juta dah, kita ke 1 juta. Nabi sebut dengan angka sekali. Jadi jumlah tentera Rom ini hampir 1 juta orang. Ramai, memanglah ramai. Kerana Islam ni berperang tak pernah ramai daripada musuh dia. Islam berperang, bilangan Islam tak pernah ramai daripada musuh dia. Kita berperang hanya ketika Uthmaniyah saja di Turki, masa tu perang besar dan kita mempunyai bilangan tentera kita sangat besar. Bila bilangan kita besar, kita jadi overconfident. Bila bilangan kita besar, kita jadi pergantungan kita dengan Allah itu kurang. Sebab kita lebih melihat kepada kekuatan kita. Dalam memenangkan sesuatu pertempuran, kita melihat kekuatan kita. Padahal sebenarnya yang menangkan, yang kalahkan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sama, perang raya pun perang juga. Sebab orang ni sokong, orang tu sokong, kita menang. Bukan sebab orang sokong kita menang, sebab Allah menangkan kita. Itu sebenarnya jawapan. Contoh kita buat kajian, betul lah, sebab Allah menangkan, Allah gunakan orang kafir sokong kita, kita pun menang. Akan datang Allah nak menangkan kita macam mana, ikutlah. Allah akan guna cara dia. Kita tak boleh guna cara kita. Kita hanya merancang saja, tuan-tuan. Bila kita merancang yang ini, strategi itu, kita buat plan A, plan B. Jadi kita cuba buat sedaya upaya itu, memang kita kena buat. Hasil usaha kita tu kena ada, supaya kita ini menjadi orang yang berusaha untuk menang. Tapi kita jangan lupa pergantungan kita pada Allah itulah, ataupun tak, Allah itulah sebenarnya memenangkan kita. Wa ma ramaita idza ramaita walakinnallaha rama. Kamu bukan melempar ketika kamu melempar, tetapi yang melempar itu ialah Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan kamu. Yang ini kuasa Allah itu di atas kamu. Kamu jangan fikir kamu melempar sesuatu, sebenarnya Allah yang menjadikan dia tepat kena. Tuan-tuan, umpama Nabi Daud alaihissalam. Macam mana Nabi Daud bunuh Jalut tu, tuan-tuan? Dengan satu seketul batu.
batu yang Nabi Daud lempar itu, dia menembus topi besi Jalut dan kena pada kepala dia. Batu tu jadi senjata kepada Nabi Daud alaihissalam. Kena kat mana tuan-tuan? Topi besi tembus. Kuat tu. Kuat macam apa senjata sekarang ni lah. Punya kuat. Ada ulama kata bahawa dia lempar batu tu mengenai 3 orang. Orang pertama tembus pelurunya, orang kedua tembus, orang ketiga tu jatuh. Adalah banyak kisah-kisah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Quran. Jadi wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah rama. Kamu tidak melempar ketika kamu melempar, tapi yang melempar itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa yakin dengan apa? Dengan ilmu kita. Tapi sebenarnya kita yakin sebab apa? Sebab Allah itu bersama dengan kita. Barulah betul dari segi akidah kita. Betul dari segi akidah. Kalau tidak, kita salah dari segi akidah. Sebab apa? Menganggap yang menang itu kerana strategi kita, kerana bilangan kita, kerana orang dalam kita ni ada orang hebat-hebat, kita rasa begitu. Itu hanya, tuan-tuan, hanya sebab dan musabab saja. Yang menangkan kita ialah Allah. Kalaulah kita yang menyebabkan menang, mengapa kadang-kadang kita kalah? Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang kita menang. Kenapa kau jadi begitu? Kalau kita yang mencipta kemenangan sendiri. Ni kalau kita memang menang sentiasa lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita sendiri yang buat keputusan menang itu, kita buat menang semua. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang marah Sayyidina Umar kenapa lagi buang Khalid bin Walid tu. Pecat dia. Masa tu perang tengah menang, kita tengah menang, Islam tengah menang. Umar pergi pecat. Saya